Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) adalah entiti penting dan masih relevan dalam mengekalkan keamanan dan kedaulatan negeri ini. Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Sabah, Datuk Hamisa Samad berkata, kejayaan ESKOM dapat dilihat apabila tiada kes penculikan dilaporkan tahun ini ekoran langkah ofensif agensi itu semasa Op Coral hujung tahun lepas. Datuk Hamisa berkata demikian ketika melancarkan program Semarak Rakyat bersama ESKOM Sabah Tanah Airku, peringkat daerah Tawau di Tawau. Sementara itu dalam sidang media, Datuk Hamisa memberitahu peruntukan sebanyak RM250 juta yang diumumkan Perdana Menteri dalam pembentangan bajet 2018 baru-baru ini untuk ESKOM memperlihatkan ketegasan kerajaan dalam memastikan isu keselamatan di Pantai Timur Sabah sentiasa terpelihara. Dengan adanya program seperti hari ini, maka masyarakat dapat mengetahui apa itu ESKOM. Dan kita berharap ESKOM ini kekal. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti PDRM Bukit Aman, Datuk Fatimah Abdul Hamid berkata, program ini yang dilaksana menerusi kerjasama Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS dapat mendekatkan lagi rakyat bersama ESKOM. Dan ini juga sebenarnya bersama ESKOM ini sudah tentunya untuk keselamatan rakyat di Sabah ini yang sangat ditekankan oleh pucuk pimpinan kita kerajaan, kan. Jadi harapan saya untuk kita sama-sama untuk menjaga keselamatan, pencegahan jenayah juga dan ketenteraman awam di Sabah ini. Pelbagai aktiviti diadakan antaranya pameran daripada pelbagai agensi keselamatan, kerajaan dan swasta selain aktiviti sampingan seperti pertandingan mewarna dan karaoke. Turut diadakan demonstrasi menyelamat tebusan yang dilakukan oleh unit Tiger Platon Batalion 14 Pasukan Gerakan Am PGA Tawau. Peruntukan lebih besar dalam bajet 2018 yang diberikan kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, berbanding tahun lalu adalah bukti dan tanggungjawab kerajaan dalam memelihara Islam sebagai agama rasmi negara. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif berkata, tumpuan yang diberikan terhadap pembangunan keagamaan di negara ini termasuk Sabah diyakini akan menyemarakkan lagi penyebaran syiar Islam. Menurut Datuk Arifin, peruntukan yang diberikan untuk kegunaan pembayaran elon para guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa, bantuan kepada tahfiz, imam, bilal, siak dan guru takmir di seluruh negara juga akan membantu merancakkan lagi pendidikan keagamaan sedia ada. Saya yakin dari sudut pendidikan yang dibantu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam bajet ini, pendidikan Islam dan juga dari segi syiar dakwah Islamiah, ini pasti akan bertambah, dapat diperkasakan. Datuk Arifin ditemui RTM selepas merasmikan program Semarak Motivasi Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Membakut di Kampung Pimping Membakut. Program berkenaan merupakan acara tahunan yang dianjurkan Dun Membakut bagi meningkatkan lagi semangat dan motivasi pelajar yang bakal menduduki peperiksaan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR penilaian tingkatan 3 PT3, SPM dan STPM. Lebih 200 pelajar yang bakal menduduki SPM dan STPM dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Membakut 1 dan 2 serta SMK St. Patrick Membakut terlibat dalam program ini. Parti Liberal Demokratik LDP bersedia menghadapi pilihan raya umum ke-14 yang dijangka diadakan awal tahun depan. Timbalan Presiden LDP Datuk Chin Supin berkata, ke arah itu anggota belia dan wanita LDP perlu memberi sokongan tidak berbelah bahagi kepada calon-calon LDP. Menurut Datuk Chin, ini bagi memastikan LDP dapat mempertahankan kerusi sekaligus meneruskan agenda dan perjuangan parti demi rakyat. Datuk Chin juga menasihatkan ahli belia dan wanita yang tidak dicalonkan pada pilihan raya lepas agar tidak berputus asa dan mengambil jalan keluar parti. Ini kerana ia merupakan sebahagian daripada pengalaman dan pengajaran kerjaya dalam bidang politik. Beliau berucap merasmikan persidangan tahunan belia dan wanita LDP 2017 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau berharap ahli belia dan wanita akan terus turun padang bagi mendengar dan mencari penyelesaian permasalahan rakyat khususnya kaum Cina.
Orang ramai terutama golongan petani diingatkan agar mematuhi larangan dan tidak melakukan pembakaran terbuka di kawasan Tanah Gambut. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Haji Kamarlin Haji Ombi berkata, langkah itu penting bagi memastikan ekosistem Tanah Gambut yang berperanan memelihara biodiversiti dan mengawal atur iklim sentiasa terpelihara untuk manfaat dan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk. Jelasnya pembakaran di kawasan Tanah Gambut secara terbuka bukan sahaja menjejaskan ekosistem Tanah Gambut berkenaan, malah boleh mengakibatkan berlakunya jerebu teruk yang boleh memberi kesan negatif terhadap kesihatan, aktiviti luar dan pelancongan. Datuk Kamarlin berucap merasmikan kempen kesedaran larangan pembakaran terbuka di kawasan Tanah Gambut daerah Kuala Penyu di Dewan Kampung Melampai, Kuala Penyu. Hadir sama Wakil Rakyat Kuala Penyu Datuk Limus Juri. Sementara itu, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah Tunku Kalkausar Tunku Fatahi berkata pelbagai aktiviti diadakan di bawah jawatan kuasa Program Pencegahan Kebakaran dan Pengurusan Tanah Gambut yang sering terbakar di negeri ini. Antaranya pembinaan infrastruktur 7 telaga tiup di daerah Kuala Penyu, 5 empangan sekatan dan 1 menara tinjau bagi menjaga kelangsungan kawasan Tanah Gambut di Sabah. Terdapat 116,965 hektar kawasan Tanah Gambut di negeri ini meliputi kawasan terbesar di Semenanjung Klias, Beaufort dan Kuala Penyu. Dalam majlis ini, Datuk Kamarlin turut menyampaikan plak dan sijil penghargaan kepada 8 agensi yang terlibat semasa operasi memadam kebakaran Tanah Gambut di daerah Beaufort tahun lalu. Semua pihak terutama ibu bapa berperanan penting dalam memantau penggunaan internet anak-anak bagi mengelak terpengaruh dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan pemikiran dan jati diri mereka. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor berkata, langkah itu bertepatan dengan usaha kerajaan untuk melahirkan modal insan yang berkualiti. Menurut Datuk Haji Ji, tiada masalah untuk anak-anak memanfaatkan internet dengan perkara berfaedah. Tetapi jika sebaliknya yang berlaku, ia akan memberi kesan terhadap pembentukan peribadi generasi akan datang. Beliau berucap dalam Majlis Convocation Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. John Tuaran kali ke-17 2017 di Tuaran. Mengenai majlis ini, Datuk Haji Ji yang juga Wakil Rakyat Sulaman memuji penganjuran majlis berkenaan kerana ia merupakan pengiktirafan dan penghargaan kepada pelajar yang memperoleh kecemerlangan dalam pencapaian akademik dan kurikulum. Antara anugerah yang disampaikan, anugerah pelajar terbaik akademik kelas tingkatan 1 hingga 5, anugerah khas kurikulum tahun 2017, anugerah guru inovatif tahun 2017, anugerah Nilam 2017 dan anugerah Outstanding Parent tahun 2017. Lebih 150 pelajar tingkatan 5 dari SMK St. John Tuaran diraikan dalam majlis tersebut. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan mengambil langkah lebih berhati-hati apabila menerbitkan buku sejarah berkaitan adat istiadat suku kaum di negara ini, khususnya di Sabah pada masa akan datang. Ketua Pengarah DBP Datuk Abdul Aziz bin Abbas berkata, ini bagi mengelak kesilapan fakta yang boleh menyentuh sensitiviti kaum dan mengelirukan pelbagai pihak. Menurut Datuk Abdul Aziz, langkah yang akan diambil oleh pihak DBP termasuk merujuk terlebih dahulu dengan pemimpin-pemimpin adat kaum berkenaan sebelum menerbitkan sesebuah buku. Kita telah pun membuat satu task force di peringkat ibu pejabat dalam kita menerbitkan buku-buku yang bersifat begitu. Kita akan membuat rujukan kepada pihak yang sewajarnya, yang diiktiraf. Kita nak elakkan hal-hal kontroversi seperti ini, walaupun itu bukan niat kita. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis pendamaian makan sagit antara suku kaum Murut dan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia di Pusat Kebudayaan Murut Sabah Pulong di Tenem. Mengenai kesilapan tafsiran fakta tentang adat kematian kaum Murut dalam buku teks sejarah tingkatan 1, pihak DBP dan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil perhatian dan bersetuju apabila pihak Persatuan Murut Sabah PMS meminta sagit sebagai pendamaian mengikut adat istiadat kaum Murut. Pada masa sama, penggunaan buku teks berkenaan telah ditamatkan pada penghujung tahun 2006. Sementara itu, Presiden Persatuan Murut Sabah PMS yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemabung, Datuk Rubin Balang berkata pihak PMS kini dalam proses membukukan adat istiadat suku kaum Murut sebagai rujukan generasi kaum itu pada masa akan datang.
masa ini telah mengadakan perbincangan dengan ketua-ketua adat Mahkamah Negeri untuk kita menerjemahkan adat istiadat kita melalui pembukuan. Maknanya di masa akan datang lebih mudah kita punya generasi anak-anak kita, cucu kita, cicit kita untuk menilai dan sebagai panduan mereka. Lebih 500 masyarakat Murut sekitar pedalaman hadir dalam majlis ini. Lebih 1,000 jawatan kosong ditawarkan oleh pelbagai agensi pekerjaan menerusi program Karnival Kerjaya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA 2017 yang diadakan di perkarangan bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Pengarah SPA Sabah Farid H. Askali Ibrahim berkata, Karnival itu anjuran bersama SPA dan Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah. Ketika ditemui RTM, Farid memberitahu karnival ini mampu meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai peluang pekerjaan yang ditawarkan selain berpeluang memohon pekerjaan melalui sesi temuduga terbuka oleh pelbagai syarikat dalam daerah tersebut. Kita terpaksa buat secara NBOS dengan JTK bagi memudahkan orang untuk memilih pekerjaan. Jangan terlalu mengharap sangatlah kepada sektor awam ni. Sebab ada di sektor swasta ni ada banyak lagi sebenarnya. Sementara itu, Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penganjuran program tersebut memperlihatkan kesungguhan kerajaan dalam membantu rakyat di negeri ini untuk mendapatkan pekerjaan sesuai. Ia adalah satu program yang cukup bermanfaat kepada penduduk-penduduk ataupun masyarakat di Tawau, khususnya di kalangan belia dan juga mahasiswa yang masih lagi ramai tidak mempunyai pekerjaan. Sementara itu, rata-rata belia yang ditemui melahirkan rasa gembira kerana program tersebut dapat membantu mereka dalam mencari bidang kerjaya yang diminati dengan lebih mudah. Macam orang golongan kami tak payah susah-susah payah lagi pergi turun naik pejabat, boleh pergi karnival ni sejak banyak majikan boleh dipilih. Banyak majikan boleh dipilih di sini. Lepas tu memudahkan kami lah. Macam kami ni lepasan universiti untuk dapat kerja, untuk apply kerja. Sebab di sini banyak sudah terbuka untuk daripada majikan-majikan. So kami senanglah untuk datang pergi sini, tinggal pilih siapa yang kami mahu. Karnival Kerjaya ini berjaya menarik lebih 5,000 pengunjung. Lebih 500 orang terdiri dari pelajar, warga pendidikan dan anggota Persatuan Wanita Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Pewanis menyertai larian amal Masih Ada Yang Sayang Mayang 2017 di Kota Kinabalu. Hadir sama Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Hajah Jainab Ahmad Aid dan Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Hajah Maimunah Haji Sohaibul. Ketika berucap merasmikan program berkenaan, Datuk Jainab berkata kerajaan negeri sentiasa menyokong usaha Jabatan Pendidikan melaksanakan dasar-dasar yang melibatkan aktiviti amal, sukan dan rekreasi di negeri ini. Justru, beliau menggalakkan lebih banyak program seumpama diadakan dan mengajak semua lapisan masyarakat terlibat sama bagi memupuk budaya beramal selain mengeratkan semangat setiakawan dan muhibah dalam kalangan masyarakat. Menerusi program ini, pewanis dapat mengutip dana untuk tabung kebajikan Jabatan Pendidikan Negeri JPN bagi membantu warga pendidikan dan pelajar yang ditimpa musibah dan bencana serta keperluan lain yang bersesuaian. Program berkenaan turut dimeriahkan dengan cabutan tiket bertuah. Pasukan rugby Red Eagle Sandakan Kelab Rugby Sekolah Kebangsaan SK Kem Tentera Sandakan dijangka mampu memberi saingan sengit kepada pasukan-pasukan luar negara yang bersaing dalam kejohanan rugby antarabangsa Super King George V ke GV10 pasukan kategori bawah 13 tahun yang berlangsung di Padang Majlis Perbandaran Seremban, Negeri Sembilan. Red Eagle Sandakan merupakan wakil tunggal Malaysia ke kejohanan 3 hari itu yang bermula Jumaat lepas. Red Eagle Sandakan dijangka bertemu pasukan dari Sri Lanka, Brunei Darussalam dan Singapura. Ketika ditemui pemberita di lapangan terbang Sandakan, Ketua Pemuda UMNO Libaran Rizan Aziz yang mewakili penaja pasukan iaitu Ketua Menteri Tan Sri Musa Jaman berkata pasukan berkenaan dianggotai 14 pemain yang berjaya meraih tempat ketiga dalam kejohanan sama tahun lepas. Kita menghantar mereka di airport ini supaya
mereka mendapat semangat lebih tinggi dan semangat juang ini kita harap jangan disia-siakan oleh anak-anak ini dan semangat kesukaran ini akan kita teruskan lagi dari semasa ke semasa untuk menggilap bakat-bakat yang ada. Sementara itu, Guru Besar SK Kem Tentera Alimah Abdul Rahman turut berbangga dengan penyertaan pelajarnya ke kejohanan itu dan berharap semua pemain boleh pergi jauh dalam sukan rugby. Tahun lalu mereka berjaya, walaupun masih di tempat ketiga, tapi dari segi teknikal, kalau saya lah, sebenarnya diorang sudah menang. Diorang sudah menang. Apabila mereka sudah membawa pergi ke peringkat negeri, sebenarnya mereka pergi peringkat antarabangsa tahun lalu. Tapi diorang berjadi peringkat ketiga. Dan tahun ini mereka dijemput lagi sekali. Rugby merupakan terasukan di sekolah berkenaan. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Untuk itu kembali kepada Delailah di Angkasa Puri. Silakan.